Hai, Assalamualaikum. Selamat pagi. Apa khabar semua anak-anak? Sehat ke? Alhamdulillah, semoga semua sehat walafiat. Ya. Okey, bertemu lagi kita pada hari ini untuk program transisi kita yang seterusnya. Untuk hari ini, anak-anak semua sila lihat apakah yang akan cikgu terangkan dan apakah yang perlu kamu lakukan selepas ini. Baik, sebelum kita kepada perkara yang seterusnya, apa yang perlu kita lakukan, sila lihat ya. Bersama dengan cikgu hari ini ialah ini apa anak-anak? Cikgu rasa semua tahu ini apa. Ini adalah shampoo. Apa kegunaan shampoo? Ya, shampoo digunakan untuk membersihkan rambut. Kenapa kita perlu bersihkan rambut? Ya, kerana rambut kita sentiasa berminyak, kotor dan berbau. Kita perlu bersihkan rambut kita setiap hari untuk apa anak-anak? Ya, supaya rambut kita sentiasa bersih dan wangi. Kulit kepala juga wangi dan bersih. Baik, ingat ya anak-anak, setiap kali mandi, jika rasa rambut kotor dan berbau, jika ada shampoo, sila gunakan shampoo untuk membersihkan rambut. Jangan gunakan sabun cuci ataupun sabun basuh kain ataupun sabun cuci piring. Ya, untuk membasuh rambut kita perlu gunakan shampoo rambut. Tidak kira apa jenis ataupun apa jenama. Tetapi anak-anak ingat, bagi kita yang beragama Islam, pastikan shampoo yang kita beli mengandungi ataupun tertulis lambang halal di botol shampoo tersebut. Ya, untuk menjaga kebersihan dan kesucian kita. Bukan hanya sekadar mandi menggunakan air, menggunakan sabun, tetapi juga kita perlu pastikan peralatan pribadi mandian kita dan semua yang kita gunakan setiap hari adalah halal. Baik anak-anak, itu adalah shampoo. Dan seterusnya, ini apa anak-anak? Ya, betul. Ini adalah ubat gigi. Apa pasangan ubat gigi anak-anak? Ya, pasangan ubat gigi ialah berus gigi. Apa kegunaan berus gigi dan ubat gigi? Baik, betul ya. Kegunaan ubat gigi dan berus gigi ialah untuk memberus gigi. Kita perlu bersihkan gigi. Berapa kali kita perlu bersihkan gigi setiap hari? Oke, kita perlu membersihkan gigi setiap hari sekurang-kurangnya 2 kali. Bila masanya? Oke, masanya ialah apabila selepas kita bangun daripada tidur dan juga sebelum kita tidur. Okey, siapa yang rajin berus gigi boleh juga berus lagi semula selepas makan, tapi jangan terlalu kerap. Kerana bila terlalu kerap, gigi juga boleh rosak. Itu bukan jaga gigi, itu akan merosakkan gigi. Baik anak-anak, ini adalah berus gigi dan ubat gigi. Dan seterusnya, anak-anak, ini ialah mungkin semua tidak pernah nampak ini apa ya. Cikgu akan buka ya. Di rumah kamu ada banyak bentuk, ada banyak jenis. Baik, cikgu untuk hari ini cikgu ada yang ini sahaja. Jadi cikgu tunjukkanlah ini apa. Oke, ini apa ya anak-anak? Baik, ini bukan biskut ya. Ini bukan biskut. Ini ialah sabun mandi. Sabun mandi. Apa kegunaan sabun mandi? Okey, bila masa kita gunakan sabun mandi?
Ya, apabila kita mandi, kita kena gunakan sabun mandi. Kenapa kita perlu gunakan sabun mandi? Kita gunakan sabun mandi semasa mandi untuk membersihkan seluruh tubuh badan kita. Dari kepala hingga ke hujung kaki. Ya, bersihkan kotoran-kotoran yang ada pada kulit tubuh badan kita. Kulit-kulit yang berminyak, kulit yang kotor. Ya, gunakan sabun mandi untuk memudahkan kotoran-kotoran tersebut tanggal daripada kulit kita. Selain pada bersih, kita juga akan berasa sangat segar dan wangi. Ya, betul. Oke, itu sabun mandi anak-anak. Seterusnya anak-anak. Baik, ini apa ya anak-anak? Ya, ini adalah minyak rambut. Baik, untuk yang laki-laki memang suka guna minyak rambut yang begini. Kalau perempuan macam cikgu tidak suka guna yang begitu. Cikgu suka guna minyak rambut yang botol. Ya, minyak rambut daripada minyak zaitun. Minyak zaitun. Cikgu suka gunakan yang itu. Yang ini tidak sesuai untuk rambut cikgu. Ya, untuk perempuan lebih sesuai gunakan minyak zaitun. Yang lelaki bolehlah guna yang begini sebab kan anak-anak lelaki kan suka rambut yang berdiri-diri itu kan, yang berdiri-diri gitu. Lepas tu disisir-sisir lagi. Dikasih apa tu macam style-style Korea tu kan. Okey. Baik, ini minyak rambutnya anak-anak. Kenapa kita perlu gunakan minyak rambut? Yang pertama, agar rambut kita kelihatan lebih kemas. Ya, bagi perempuan, rambut pun kelihatan kemas, sisir dan ikat dengan elok. Ya, rambut juga tidak akan berbau. Baik, ini minyak rambutnya anak-anak. Kemudian, selain pada minyak rambut, kita juga ada apa nih? Ini apa? Ini apa? Ini ialah sisir. Sisir digunakan untuk, ya betul, untuk menyisir rambut. Kenapa kita perlu sisir rambut? Kita perlu sisir rambut supaya rambut kelihatan lebih kemas. Kan cikgu sudah cakap tadi pakai minyak rambut dan sisir rambut. Jangan guna minyak rambut tapi tidak sisir rambut. Lainlah kalau rambut yang botak tu, yang botak tak payah sisir pun. Rambut yang sudah botak tak payah sisir. Sapu gosok saja dengan minyak rambut. Tapi perempuan adakah yang botak? Tiada kan? Perempuan tiada yang botak. Perempuan berambut panjang. Kalaupun pendek sampai bahu. Kalaupun pendek daripada bahu, ya cuma di bawah tengkuk. Kalaupun perempuan pakai tudung, masih juga tetap perlu sisir rambut. Sebab kalau tidak sisir rambut, rambut kita hari-hari tidak bersisir, lama-kelamaan rambut kita akan rosak. Selain pada rosak, dia akan jadi macam rambut Bon Jovi. Tahu rambut Bon Jovi? Siapa pernah nampak Bon Jovi yang ada dekat bandar tu, rambut dia tidak bersisir, dah berselirat-selirat, dia bersanggul-sanggul. Nanti kalau disisir dengan kena guna sisir besi. Kalau guna sisir ini nanti mematah sisirnya, kesian. Ya, jadi untuk mengelakkan rambut rosak dan berselirat, pastikan rambut disisir setiap hari. Yang lelaki pasti nampak segar, pasti nampak lawa, handsome begitu. Yang perempuan pun nampak cantik, kemas. Kalau kita pakai tudung pun dah sisir rambut, ikat, rasa selesa sangat dalam tudung. Betulkah yang perempuan? Cikgu bercakap sudah masa sudah 9 minit. Wah, lajunya masa. Baik, selain pada itu, cikgu juga ada ini, tapi yang ini biasanya perempuan hilang sudah dia punya gambar. Hilang sudah gambarnya. Ya. Biasanya ini perempuan saja yang pakai. Apa nih ya? Ini ialah lotion. Apa kegunaan lotion?
Ya, kegunaan lotion, kita gunakan lotion. Mau habis sudah benih, patutlah hilang dia punya muka depan, sudah kesian. Okay. Kegunaan lotion adalah untuk melembabkan kulit kita. Melembabkan daripada lembab, kulit juga nampak sehat, daripada sehat, tubuh kita juga berbau wangi, harum. Wangi. Walaupun kita belum mandi, pakai lotion seluruh badan, bau badan wangi, badan berbau wangi. Tapi janganlah tidak mandi ya. Jangan tidak mandi. Pastikan setiap hari kita mandi, bersihkan tubuh. Lebih-lebih lagi sekarang musim pandemik. Musim pandemik sekarang kita kena bersihkan badan setiap masa. Basuh tangan bersih. Sebelum makan, selepas makan, pergi jalan, balik dari jalan, kan kena bersihkan badan. Ya, kalau boleh terus pergi mandi. Baiklah anak-anak. Sebenarnya banyak lagi keperluan, banyak lagi yang lain yang cikgu nak tunjukkan, tapi sebabkan masa kita terlalu panjang, cikgu bercakap terlalu lambat. Cikgu rasa di rumah kamu pun ada yang lain selain pada apa yang cikgu ada. Ya, selain pada sabun, selain pada shampoo, ubat gigi, brus gigi. Baik, maksud cikgu sekarang ialah keperluan penjagaan peribadi. Ya, keperluan penjagaan peribadi, keperluan kita hari-hari, setiap hari, apa yang kita gunakan untuk membersihkan badan kita supaya badan kita, tubuh kita sentiasa sehat, segar dan bersih. Okey anak-anak, cikgu dah tunjukkan semua. Ya, nanti apa yang perlu kamu buat di rumah, ya, bersama dengan mak ke, dengan kakak, dengan abang ke, dengan atuk, dengan nenek pun boleh sangat. Baik. Cuba sediakan, bukan cuba, ni kena sediakan sama ada satu helai kertas kan, ya, sama ada satu helai kertas besar atau kecil, mana-mana yang kamu ada di rumah. Cuma pastikan kertas itu bersih dan kemas. Baik, kemudian apa yang perlu kamu buat pada kertas tersebut? Okey, ini dia. Kertas itu kamu cuba buatkan dia seperti buku. Jadikan dia seperti buku. Ya. Jika tidak ada kertas, kamu boleh gunakan buku tulis kamu. Tiada masalah. Ya. Tapi kalau ada yang kecil lagi bagus. Kalau yang besar tu sayang. Sebab apa? Isi kita tidak banyak. Ya. Tapi kalau tiada juga, gunalah buku tulis yang selalu kamu gunakan setiap hari. Ya, untuk kelas kamu setiap hari. Baik, apa yang perlu kamu buat? Kamu kena buat satu buku cerita. Ya, buku cerita pendek saja, tak payah panjang-panjang. Ya, cerita pendek sahaja. Baik, untuk yang cikgu buat sekarang, sebab cikgu tidak sempat warnakan, terbalik ke? Macam mana ke cikgu nak terbalikkan dia punya gambar ni? Okey, tak apalah. Lukiskan, gambar dan tulis apa yang tertulis di sana. Okey, barangan keperluan peribadi saya. Barangan keperluan peribadi saya maksudnya barang-barang yang kita perlukan apabila kita hendak membersihkan diri. Okey, ataupun yang kita perlukan setiap hari supaya tubuh kita sentiasa bersih dan kemas. Baik. Dan kamu boleh sama ada kamu lukis, ya, ataupun kamu ambil gambar daripada mana-mana, kamu tampalkan, ataupun mungkin kamu gambarkan keperluan sabun kamu yang ada dekat rumah, shampoo kamu, brus gigi kamu, ubat gigi kamu, apa-apa lain yang ada dekat rumah tu, susun elok, kamu gambar satu keping dan lekatkan di sini. Ya, kalau ada tempat cuci gambar lah. Ya, kalau tiada tidak jadi masalah juga. Kamu cuma perlu carilah di mana-mana surat khabar kah, di mana-mana buku-buku lama kah, gambar-gambar ini kamu lekatkan. Kalau tiada, kamu lukis sajalah. Tak cantik pun tidak jadi masalah. Janji kita kenal. Oh, ini sabun. Oh, itu brus gigi. Oh, ini ubat gigi. Ya, ini shampoo. Ya, saya tahu. Itu shampoo, ya. Okey. Dan ini muka depan ya, muka depan.
Dan jangan lupa di bawah sini tulis nama kamu. Cikgu lupa tulis nama cikgu pula tahu. Oke, enggak apalah, kamu tulis nama kamu. Siapa nama kamu tulis di sini dan tulis juga tarikh. Tarikh kamu buat kerja. Ya, tulis tarikhnya. Baik, apa isinya? Isinya ialah ceritakan tentang, pilihlah mana-mana. Kalau kamu mau ceritakan semua pun boleh. Yang sekarang cikgu ada sabun. S-A-B-U-N. Sabun, cikgu tulis sana sabun. Nama sabun tu sabun. Tak jelas pula, Allah. Kenapa ni tak jelas? Sabun mandi. Terbaliklah. Macam mana nak terbalikkan? Sabun mandi. Kemudian buat ayat. Ini, macam mana mau jelaskan ya? Ini sabun mandi saya. Apa lagi nih? Setiap kali mandi, setiap kali saya mandi, saya akan menggunakan sabun. Kenapa saya menggunakan sabun? Saya menggunakan sabun agar kulit tubuh saya bersih dan wangi. Baik, itu berkaitan dengan sabun mandi. Minta maaf lah ya, tidak jelas. Kurang jelas. Baik, tapi apapun cikgu bagi contoh. Nanti kamu buat yang kemas, yang cantik, yang jelas lah ya. Boleh kan? Yang kedua, cikgu ada sisir. Salah, ini bukan sisir, ini burus gigi. Cantik pula, kasihan burus gigi cikgu. Kan? Tak apalah, janji ada nampak rupa burus gigi kan? Baik. Berus gigi. Ini burus gigi saya. Ini berus gigi saya. Saya berus gigi setiap hari. Itu yang ditulis di situ. Saya berus gigi supaya gigi saya sentiasa bersih dan tidak mudah rosak. Ya, itulah yang tertulis ya. Yang tertulis. Ya, minta maaf lah ya kalau terbalik ya. Cuma cikgu dah bacakan. Kamu ingatlah bunyi-bunyinya. Ya, boleh lukis. Itu berus gigi. Dan seterusnya cikgu ada belum lagi cikgu stapler. Ya, belum dijadikan buku. Baik, seterusnya cikgu ada apa nih? Ubat gigi. Ubat gigi. Ini ubat gigi. Setiap kali berus gigi, saya akan guna bersama. Setiap kali berus gigi, saya akan guna bersama ubat gigi. Bersama ubat gigi. Berus gigi dan ubat gigi, bolehkah kita berus gigi tanpa ubat gigi? Boleh saja, tapi rasanya lain sikit, perit. Ya, perit sikit. Supaya mulut tidak berbau dan mudah untuk memberus gigi. Mulut pun berbau wangi. Dan seterusnya, apakah yang sudah cikgu buat? Ya, salah. Ini dia. Ini dia. Belum sempat diwarna. Itu ialah tuala mandi. Tuala mandi. Anak-anak mandi. Selepas mandi, kena lap badan menggunakan tuala. Apa tujuan tuala? Lihat ya. Ini tuala mandi saya. Selepas mandi, saya akan mengeringkan badan dengan menggunakan tuala ini. Maksudnya tuala itu kita gunakan untuk mengeringkan seluruh tubuh kita selepas kita mandi. Ya. Jangan lepas mandi, badan masih basah, rambut masih basah, kamu terus pergi pakai baju. Ya, itu salah ya. Sebab daki-daki, lumut-lumut, walaupun kita mandi bersih, tapi air itu pun berlumut juga tahu, berdaki. Jadi bila kamu tidak lap, tidak keringkan, lumut air akan melekat semula pada kulit badan. Ingat, selepas mandi badan kena bersih, dan lagi-lagi kena gunakan tuala mandi yang bersih. Jangan gunakan tuala yang kotor. Kerana bila kamu gunakan tuala yang kotor,
Samalah juga ceritanya, samalah juga bohongnya. Maksudnya masa tuh kamu mandi, tapi selepas mandi badan akan kotor semula. Kayak itu tualah mandi. Baik, seterusnya cikgu ada apa lagi? Sisir. Cikgu ada sisir. Baik, sikat rambut. Cantik pula lukisan sikat rambutnya. Nggak apalah, besarnya kan, kesian. Macam rambut om yang mau disisir nih. Oke, sabun. Bukan sabun. Ini sikat rambut. Baik, apa yang cikgu tulis dengan sikat rambut? Ini sikat rambut. Setiap hari saya sikat rambut supaya nampak lebih kemas dan segak. Betul kan? Lepas sikat rambut, kita nampak segak, nampak kemas, nampak lebih feminin. Wow, handsome begitu yang laki-laki. Cantik begitu yang perempuan. Kan anak-anak, betul ke? Ya, oke. Jadi cikgu sudah tunjukkan contoh. Ya, sudah tunjukkan beberapa contoh. Kamu juga boleh buat selain daripada apa yang cikgu buat. Ya, berdasarkan keperluan pribadi yang kamu ada, yang kamu gunakan setiap hari. Ya. Ayatnya pun tidak semestinya tidak semestinya panjang macam yang cikgu buat. Janji kamu boleh jelaskan itu apa dan kegunaannya dan bila digunakan. Boleh anak-anak? Ya, cikgu harap semua boleh ya. Ya, baik. Kepada anak-anak yang belum pandai menulis, jangan risau. Kamu lukis. Kalau pandai melukis. Tak pandai lukis, kamu lekat. Kemudian ayat-ayat ini, minta bantuan. Cari buku-buku lama, gunting huruf, tampal. Memang agak lama lah, memang lama. Tetapi tak perlu buat banyak, cukuplah dapat satu. Kalau ada sabun mandi saja pun cukup sudah. Boleh kan? Sangat mudah. Ya, mana-mana yang mampu kamu buat. Kepada yang lebih pandai, yang lebih bijak, yang lebih cantik, yang lebih kemas, boleh buat buku cerita yang lebih cantik, yang lebih kemas, sama seperti buku cerita kita yang ada yang kita beli di kedai. Kamu boleh warnakan, boleh corakkan, ya. Terpulang pada kreativiti masing-masing. Cikgu tidak pasal sebab sekarang ni masa PKP, bukan senang mendapatkan tu bahan-bahan semua. Jadi apa yang ada di rumah kamu, itulah yang kamu guna. Cikgu harap semua boleh ikut, walaupun hanya sekeping kertas. Sebab apa sekeping kertas? Bila sudah sekeping kertas, kamu ada cerita seperti ini sudah menunjukkan satu cerita. Menjadikan dia buku cerita, boleh? Sebelah ni, okey, boleh. Sebelah ni, satu kertas ni, sini gambar, sini dia punya cerita, kamu lipat. Sudah jadi satu keping buku cerita, walaupun tiada helaian. Di depan tajuk, di sini gambar, di sini tulisan cerita kamu. Di belakang sini nama kamu. Dapat sudah satu buku cerita yang pendek, kecil sahaja, tak perlu panjang-panjang. Boleh kan anak-anak? Okey, jika ada masalah, pertanyaan, sila WhatsApp cikgu secara personal. Ya, jangan WhatsApp di dalam grup untuk mengelakkan kesesakan dalam grup kita. Ya, untuk memudahkan kita mencari maklumat-maklumat yang lain. Semua kerja kena hantar ke nombor telefon, ke nombor WhatsApp cikgu. Ya, itu juga untuk memudahkan cikgu mencari dan mengenal pasti siapa yang sudah hantar. Kalau hantar dalam grup, cikgu memang ada masalah sikit, kita kena scroll naik, scroll bawah, cari atas, cari bawah, semua kena cari, kena pasti, kena buka semua gambar-gambar, kena buka semua media-media yang ada. Jadinya bila terlalu banyak media masuk dalam telefon pun jadi penuh. Bila penuh, maka telefon akan berat untuk bergerak, lambat. Okey, baik, itu saya pada cikgu untuk hari ini anak-anak. Semoga semua dapat melaksanakan tugasan dengan gembira. Okey, Assalamualaikum.